Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja. Kadibah dah terlibat dalam dunia pelaburan saham lebih daripada 10 tahun. Ketika itu saya percaya Kadibah masih bekerja di salah sebuah syarikat antarabangsa yang ada dan terlibat secara tak langsung sebenarnya. Tapi kenapa hari ini pada orang kata usia yang mungkin kita nak duduk rumah, kita nak membuat urusan peribadi, mengapa masih suka terlibat dan bukan sekadar terlibat dalam pelaburan saham tapi suka untuk berkongsi ilmu kepada mereka luar sana? Good question, Haji. Saya ni memang suka duit. Oh, gitu. Memang dari kecil saya suka duit. Sebab itulah saya membuat kursus accountancy. Okey. Sebab minat saya kepada duit. And the more the merrier. Lagi banyak, lagi bagus. Itu sebabnya fokus saya untuk membuat mengumpul sebanyak duit yang boleh. Sebab saya nak financial freedom. Bila dah dapat financial freedom, saya boleh buat segala sesuatu yang saya nak buat dan saya perlu buat. Itu penting. Untuk untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa. That was my intention from the start. Not to share it with myself. Of course kita nak kesenangan dalam hidup, hidup yang selesa, tapi at the same time kita nak juga mengumpul saham akhirat. Itu dia. Itu cerita I dari kecil. Memang suka minat duit. Mana dari kecil dah masuk orang kata masuk belajar tu memang dah ditanam dari awal. Berbanding orang lain yang ramai mungkin terpaksa orang kata nak ambil suatu kursus tu dia terpaksa belajar ataupun atas permintaan ibu ayah. Tapi for your case nampaknya memang dah masuk dah set awal dah sampailah hari ni. I memang suka duit. Saja semua suka duit. It's not a bad thing. Dia bukan macam 4 letter word yang negatif. Macam saya kata, saya boleh buat macam-macam benda yang saya perlu buat dan saya nak buat. Saya suka buat planning. Maksudnya sebelum fasa persaraan, saya dah plan untuk apa saya nak buat bila saya bersara. I want something. I want to actually membuka bisnes sendiri. Apa bisnes yang senang untuk dibuat ialah bisnes yang macam ni, pelaburan saham. You beli saham, you jual saham dalam pasaran saham. You tak payah nak mencari customer, you tak payah nak sewa kedai, you tak payah nak membuka syarikat, tak payah semua tu. Senang, simple, buat sendiri and flexible. Bila you nak buat, bila you rasa macam okay, the market tu sangat bagus, you buat. You trade and then you maximize as much as you can. Bila market tu tak berapa nak cun, macam kita berada di lautan, di tepi pantai sekarang ni, laut bergelora. Masa laut bergelora, macam tu juga pasaran saham. Bila pasaran saham tu sangat tidak memberangsangkan dan berbahaya, risiko tinggi untuk kita masuk berdagang, dan kita stay away. Dan kita buat planning, masa dan ketika akan datang untuk kita masuk balik ke dalam pasaran. Itulah dia. And I wanted that. I wanted something that yang saya boleh buat masa retirement, dan saya plan awal-awal apa yang saya nak buat. Saya bekerja, makan gaji, that was my active income. Tapi dalam masa yang sama saya mencari passive income. Dan tak salah kalau kita melabur di dalam pelaburan saham. In fact, kita digalakkan untuk melabur seramai yang mungkin berada dan melabur dalam pasaran saham. So that was my intention. Okey, saya seorang accountant macam saya kata tadi, dan saya ingat nak melabur saham ni senang gila. Sebab saya ada ilmu yang relevan untuk melabur. Tapi bila saya mula-mula melabur, saya membeli saham-saham yang of course besar, teguh, peramah. I'm an accountant, so mesti fundamental yang bagus. Tapi bila dah beli tu, dia tak gerak-gerak sebab dia dah matang. Okey. Lepas tu, I jumpa satu tips lah. Dia orang duk cerita, saham ni nak naik. Dah tengah naik mencanak-canak, dah RM6 lebih dah. And I was thinking like, okay, this is my chance to make it big. All in, I masuk dengan kawan I. Tapi instead of dia naik, dia turun tergolek-golek. I almost lost all of my capital lah macam tu. Hampir habis seluruh I punya modal.
Lepas tu tiba keinsafan lah, insaf tahap gaban. I kata I kena belajar sebab walaupun seorang accountant ada benda-bendanya yang I tak tahu. Yang nak masuk pasaran ni kita perlu berguru, belajar dari orang yang ada yang successful. So kita just copy paste supaya kita dapat shortcut kan pembelajaran kita. Itu yang I cari. Lepas tu jumpa kat Haji satu hari tu. Then I was thinking like, oh inilah mamatnya. Sorry Haji, mamat lah. Ada fikir macam inilah mamatnya yang boleh guide ni ke jalan yang benar. Macam mana nak berlabur dengan betul. So I follow Haji. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Ayo kita bangkit bersama. Mungkin ramai yang masih ragu tentang pelaburan saham, bagaimana ianya mampu untuk kita menggandakan wang kita. Dan alhamdulillah saya telah menetapkan satu misi pada tim saya 2 bulan yang lalu untuk mereka buktikan bahawa pelaburan saham mampu menggandakan wang kita. Tadi tiba-tiba selesai kuliah duha, Haji hantar mesej kan. Bila hantar mesej kita okey, biasa datang di office. Macam biasalah yang duduk sembang-sembang. Dan bila duduk sembang ramai-ramai, tiba-tiba Haji masuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khabar semua? Baik. Kita kenal Haji ni jenis orang yang macam santai, relax, kan, friendly. Tapi main muka macam nak makan orang. Masuk-masuk macam okey, kenapa kan tiba-tiba macam tu. So bila Haji datang tu kita semua macam malaikat lalu kan. Tiba-tiba senyap. Alright, sebenarnya saya panggil you all semua hari ini adalah untuk melibatkan you all satu misi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Okey. Misi ini saya panggil misi berani bangkit. Yang mana misi ini adalah untuk kita menjana pendapatan, menjana pulangan dalam pelaburan saham untuk kita memberi semula. Itu misi kita. Dan ini yang diterapkan dalam Asyam Academy, yang mana kita berjaya hari ini bukan untuk kita semata-mata, tapi untuk kita memberi semula. Dan saya akan pecahkan tuan-tuan kepada 2 kumpulan. Dan setiap kumpulan saya akan sediakan peruntukan sebanyak RM50,000. Dan kita gunakan modal ini untuk kita jana pendapatan yang kita sasarkan sebanyak RM10,000 dalam tempoh 8 minggu. Satu jumlah yang realistik betul? Boleh capai? Alright. Dan saya akan pecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama daripada kumpulan saya namakan kumpulan Abdul Rahman bin Auf, yang akan terdiri daripada Roslina, Kak Libah, Jas, Wan Farah, DJ Fas dan Ustaz Al-Kamari. Okay. Kumpulan kedua, kumpulan Usman bin Affan, yang mana MY, Kak Has, Iqbal, Kokom, Ustaz Yusra dan Cik Rafiq. Tengok sebenarnya Haji ada a big planning. Dia buat mesej itulah surprise untuk dia nak bagi ada satu misi. Kita bukan nak memikirkan soal rumah, tapi kita nak memikirkan soal ummah pula ni kan. So besarlah misi tu insya-Allah. 10,000 dalam masa 8 minggu. Maknanya kalau RM50,000 lebih kurang 20%. Sebenarnya agak sukar jugalah. Saya percaya misi ini satu misi yang mudah dicapai dengan pengalaman, dan anda akan dibimbing oleh barisan jurulatih yang kita ada. Dan insya-Allah kita tak akan jumpa lagi selepas ini, melainkan saya akan berjumpa dengan barisan jurulatih-jurulatih yang telah dipilih untuk mengetahui apa hasilnya dalam masa terdekat. Boleh ke boleh? Boleh. So apa yang penting? InsyaAllah kita jumpa nanti. Selamat berjaya dan all the best. Okey, kesimpulannya Haji akan bagi kita orang RM50,000. Dalam masa 8 minggu kita akan dapatkan RM10,000. InsyaAllah. Haji, challenge accepted.
Alamak, Jipa tak dapat datang hari ni. Oh, Dia ada ya. masalah, dia ada cek darah. Oh, tak apalah. Hari berdua je lah hari ni. Tak apa, kita on je. Okey, tak apa. Kita insyaAllah kita masukkan dia dalam sesi yang akan datang lah. Hari ni selepas kita briefing dengan Haji, jadi kita nak bincangkan bagaimana untuk mencari mendapatkan RM10,000 daripada saham yang dalam kajian kita lah, untuk dapatkan RM10,000 untuk kita bantu mereka yang susah lah. Jadi persoalannya hari ni, bagaimana kita nak cuba capai misi yang telah diberikan. RM10,000 daripada modal RM50,000 bermaksud 20% return on investment. Jadi macam mana? Boleh Ustaz? Macam susah je. RM50,000 besar tu orang. Nak dapatkan RM10,000 20% tu kan dalam sebulan. pada saya susah lah. Macam mana? Saya rasa memang payahlah nak dapatkan RM10,000 bagi orang baru macam saya ni, diamanahkan tugas yang berat. Tapi sebab kita amanah berat tu, Haji suruh untuk memang Haji mendidik untuk kita membantu orang. Membantu orang dengan pendapatan saham kita, sebahagian saham kita ni untuk membantu orang. Jadi insya-Allah dengan amanah ni, kita rasa payah macam mana pun kita akan cubalah pikul amanah tersebut untuk dapatkan daripada saham tersebut. Pasal tu, untuk mencapai visi dan misi ini, kita perlu ada plan. Plan yang menyeluruh bagaimana untuk kita capai. Jika selama ni mungkin di mata kita besar untuk capai 20% dalam tempoh 2 bulan. Tapi apa kata kita pecahkan kepada minggu-minggu. Barulah mungkin ianya menjadi lebih mudah. Minggu-minggu macam mana tu? Contoh, kita diberikan masa 2 bulan. Jadi 20% jika kita bahagikan dalam 2 bulan, 10% sebulan. Dan dalam sebulan kita ada 4 minggu. Jadi mungkin setiap minggu kita hanya perlu untuk capai 2 hingga 3% je. Saya rasa sangat-sangat boleh dicapai. Baru nampak lah, kalau benda tadi tu macam susah je rasa. Alhamdulillah. Untuk kita cuba dulu untuk memaksimalkan keuntungan kita pada awalnya, so that kita tak payah nak terkejar-kejar towards the end untuk mencapai matlamat kita. Right. Jadi persoalannya, saham apa kita nak beli ni Ustaz? Sesiapa yang dapat menunjukkan sesuatu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Sebut pasal keadaan sihat tak sihat ni, sekarang pun memang isu coronavirus. So kita pun akan fokus dengan kaunter-kaunter yang berkaitan macam glove, mask lah. Cuma kat Malaysia kita tak ada counter company yang buat mask. So lebih kepada company yang buat glove. That's a good one. Sebab kan, kalau masa virus, orang memerlukan sarung tangan ketat untuk protection. Satu lagi tutup mulut something like that lah. Dan orang-orang ni yang kena dimasukkan ke dalam hospital, saham apa yang ada juga yang impacted? Apa dia? Okay, macam top glove, Arta, Kosan. Saya tak tahu. Saya tak tahu yang ada saham kesihatan, ada saham. Inilah sebenarnya kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan tahu tak sebenarnya negara kita merupakan pengeluar sarung tangan yang terbesar di dunia. Jom kita senaraikan syarikat-syarikat yang mengeluarkan glove. Bila Kak Ros macam senaraikan banyak kaunter-kaunter yang berkaitan dengan glove, healthcare kan, macam tak tahu juga nak pilih mana satu sebab ada banyak sangat kan. Sebab kita nak beli fund ada banyak ni aja dan kita tak boleh beli semua sekali. Banyak-banyak ni nak beli semua ke, Kak Ros? Cukup duit ke? Kita pilihlah kriteria yang kita belajar dengan Haji Asri. Pemilihan kaunter. Ingatlah, Farah ingatlah. Alamak.
uptrend, dia mesti aliran menaik. Kan? Betul tak? Betul, betul. Uptrend. Lagi? Betul. Parah ni ingat saya. Betul. Saya nak beli semua je tu. Lepas tu kena masuk pula money management. Setiap tahun. Jadi Kan? namanya syarikat ni untung dan untung dan untung. Kita Itu mestilah antara- nak melabur kepada syarikat-syarikat yang macam ni. Antara kita punya kriteria pemilihan kaunter lah. Ya. Kalau boleh dia konsisten growth. Ini Okay. dinamakan fundamental. Fundamental Betul, analysis. fundamental analysis. Catalyst. Sebenarnya betul. Jadi boleh beli dah sama ni, cumanya mahal. Kita ada fund Ustaz. Kalau 1000 unit baru 5,000. Sebenarnya untung rugi pelaburan ni bukan ditentukan pada harga mahal ke murah, tetapi potensi syarikat ni untuk naik lagi ke tidak. Itu lebih penting. Tak guna kita beli saham murah 10 sen tapi dia tak ada potensi nak naik. Bagus lagi beli saham mahal tapi masih jauh potensinya. Sebab itu pentingnya tengok kat carta. Carta akan menentukan. Carta ni you tengok kepada timing nak masuk pasaran. Walau you boleh beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi, atau you beli pada harga tinggi dan jual pada harga lebih tinggi lagi. Betul tak Farah? Dan bayangkan jika isu kes virus corona ni berterusan, maka potensi untuk saham ni untuk terus naik lebih cerah lah. Dan satu lagi US dollar strengthen, betul tak? Kan US dollar strengthen sebab dia eksporter. So dia ada banyak cabang keuntungan yang dia boleh syarikat ni sendiri perolehi. Walaupun mahal tapi kita berpotensi untuk Ya. So pada saya macam okeylah company tu dengan secara gelojohnya saya rasa macam nak belilah. tadi saya tak berminat dengan saham mahal, tapi bila nampak macam ni saya rasa berminat. Sebab sebut dia naik. Okay. So Kalau tak menjadi. kalau tak menjadi sudah. Cuba start kecilkan lagi, kita tengok ada tak previous resistance. Sebelum ni ada tak dia pernah buat resistance lama? Nampak dah. 62. Kan 62. So kita target TP kita dekat 62 lah. Boleh tak? Tak cukup risk to reward ratio. Tapi ada resistance kat situ. Dia kena at least 60 sen. Sebab risiko kita 60 sen. So target price kita kena 60 sen at least kat atas. Jadi, nampak tak sebenarnya apa yang kita bincang hari ni, apa yang kita boleh dapat simpulkan hari ni adalah walaupun kita dah buat kajian, technical analysisnya cantik, fundamental analysis syarikat ni yang kukuh, tapi tak semestinya kita boleh buat keputusan untuk beli hari ni. Sebab inilah datangnya kepentingan untuk kita menguruskan emosi kita. Sebab bila harga saham semakin naik ni, biasanya emosi kita pun meluap-luap nak beli. Kita masuk lebih dalam, kita dah kaji trading plan, sebenarnya dah tak berbaloi. Mungkin strategi yang terbaik adalah kita tunggu dulu. Dan bila kita tunggu dengan harapan risiko kita semakin berkurangan, mungkin ada peluang untuk kita esok ataupun lusa. Jadi inilah sebenarnya tujuan kita belajar technical analysis ni, nak menentukan timing, masa yang sesuai untuk kita membeli dan juga menjual. Itulah misi dan realiti yang telah dibuktikan oleh alumni daripada Asri Ahmad Academy. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, apabila kita ingin melibatkan diri dalam pasaran saham, antara perkara penting yang perlu kita tekankan adalah formula right market. Kita kena faham apakah yang berlaku dalam pasaran, apakah sentimen yang berlaku dalam keadaan pasaran agar kita dapat memilih sektor atau syarikat yang ada kaitan dengan keadaan semasa. Kerana dengan fahami keadaan semasa, kita akan faham dan kita akan tahu apakah strategi yang seharusnya kita lakukan. Dan mereka telah membuat satu kajian terhadap satu sektor, iaitu sektor glove. Tetapi mereka tidak meneruskan tindakan mereka kerana akhirnya mereka faham sekiranya mereka bertindak, mereka akan menghadapi satu keadaan atau risiko yang besar. Sebab itu, pentingnya kita kena faham apa yang berlaku, kita kena faham apa risiko yang kita ambil sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam dunia pelaburan saham.
Banyak sebenarnya Kak Dia ada kongsikan, strategi, ilmu, kawalan emosi dan terus belajar. Saya suka sebenarnya kita berada di tepi laut dan melihat ombak yang begitu besar pada hari ini. Satu perumpamaan yang saya boleh rumuskan daripada apa yang Kak Libah kongsikan tadi adalah pasaran saham adalah ibarat lautan yang ada hari ini, ada pasang dan surut. Dan seorang nelayan yang ingin ke laut, pastinya dia akan melihat ramalan keadaan cuaca dahulu sebelum ia betul-betul keluar ke laut. Dan sekiranya para nelayan tahu bahawa hari ini hari gelora, saya pasti mereka akan keluar ke laut, atau mungkin mereka menggunakan strategi yang lebih yang berbeza daripada biasa, iaitu menggunakan kapal yang lebih besar untuk mengharungi lautan yang bergelora. Sama juga dalam pelaburan saham, yang mana seorang pelabur yang berjaya maupun seorang pedagang yang berjaya dan dunia pelaburan ini, mereka perlu lengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan persediaan yang rapi sebelum mereka terjun, sebelum mereka bertindak membuat sebarang keputusan dalam pelaburan. Jadi sebab itu, kita memang suka ingatkan, sebab pelaburan saham bukan sifat kaya. Pelaburan saham adalah perniagaan. Cuma bagaimana ilmu dan bagaimana guru dapat membantu membuat satu keputusan yang baik dan meraih pulangan yang baik dan meminimalkan kerugian. Kerana kita sebagai seorang pelabur maupun pedagang takkan boleh lari daripada kerugian. Tapi dengan adanya ilmu dan guru, situlah kita boleh belajar memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Iqbal, pada usia 24 tahun, anda dah mula terlibat dalam dunia pelaburan saham. Kalau kita sebagai usahawan, kita faham apa tu directors, kita faham apa tu shareholders. Jadi benda-benda macam ni yang menghairankan saya, kenapa ramai usahawan dekat luar sana tak melibatkan diri dengan saham. Jadi itu sebab sekarang ni apabila kita terlibat dalam bidang pelaburan saham ni, sebenarnya secara langsung adalah kita membeli saham-saham bisnes yang kita nampak. Orang yang berjaya, orang yang berani bertindak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Ayo bersama kami di program Berani Melabur. Layari www.asriamadacademy.com. Kita jumpa nanti. Ayo kita bangkit bersama. Tengah relaxing, saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing.